Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Ustaz buat rakaman berkaitan dengan tajuk kita yang berikutnya, iaitu akidah, hindari ajaran sesat. Adapun dalam pembelajaran kita pada hari ini, kita nak belajar berkaitan dengan ajaran sesat. Ajaran sesat ni apa maksudnya, kenapa, apa ciri-ciri ajaran sesat dan cara-cara untuk kita mengatasinya daripada kita terlibat dalam ajaran sesat. Jadi anak-anak sekalian, objektifnya ialah kita akan mengaji dan belajar maksud ajaran sesat dan juga ciri-ciri ajaran sesat dan juga langkah-langkah mengatasinya. Jadi anak-anak sekalian, ajaran sesat ni apa? Ajaran ini ialah ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam, sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Dia kata dia ajaran Islam. Lepas tu dia bercanggah pula dengan Quran dan Sunnah. Antara contohnya kita bagi, kalau dia mengaku dia Islam, kita kata contoh ajaran Tuhan Harun. Ada satu nama ajaran di Malaysia ni, nama Tuhan Harun. Dia kata dia ajaran Islam. Apa adanya, dia ada semayang apa semua, tapi dia telah melencong apabila dia telah melakukan kesalahan dari segi dalam beribadat, dalam berazan, tukar kepada bahasa Melayu. Bayangkan angkat takbir semayang, Allah Maha Besar, jenuh lah kan? Tapi itu yang berlaku. Baik, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Huzaifah bin Yaman, semua orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, tapi aku nak tanya keburukan. Bimbang keburukan menimpa aku. Jadi dia tanya, wahai Rasulullah, dahulu kami ini jahil sehingga datanglah Islam kepada kami. Adakah lepas ini ada keburukan lagi? Nabi kata, ia akan berlaku. Aku bertanya, lepas keburukan itu ada kebaikan? Nabi jawab, ya. Terdapat padanya kesamaran. Aku bertanya, apakah itu kesamaran? Kemudian Nabi menjawab, satu golongan yang tidak mengambil petunjukku dalam kalangan mereka, ada yang dapat kamu kenal, ada yang tak dapat kamu kenal. Aku bertanya lagi, ada lagi kebaikan ke lepas kejahatan? Nabi kata, naam, ya. Penyeru ke pintu Jahannam, siapa yang menyahut seruan mereka akan dihumbankan ke neraka Jahannam. Siapa yang ikut mereka masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari. Baik, dalam bab ini Rasulullah SAW mengingatkan kita, kalau ada orang buat ajaran sesat, jangan diikut. Di Malaysia dulu pernah gempar dengan peristiwa di mana adanya Rasul Melayu. Rasul Melayu telah dibuat oleh seorang lelaki. Dia membuat ajaran Rasul Melayu sehingga kan masuk NTV7. Ketika mana masuk NTV7, ada makcik-makcik yang masuk dalam berita itu sampai kan mengkafirkan orang lain dan mengakui bahawa mereka akan masuk syurga, yang lain akan masuk neraka. Na'udzubillah. Baik. Kenapa jadi lagu tu? Kerana Nabi pernah bersabda, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Lan tadillu, takkan sesat dah. Ma in tamassaktum bihima, jika pegang betul-betul. Iaitu kitab Allah wa sunnat Nabi. Kitab Allah, Quran dan sunnah Nabinya. Baik. Dalam bab ini, kita akan melihatkan tentang ciri-ciri ajaran sesat. Apa yang menyebabkan mereka ni sesat? Jadi yang pertama ialah ciri-ciri berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, mereka memahami dan mentafsir Al-Quran ikut logik akal semata-mata, tak ikut disiplin ilmu. Dia buat tafsir sendiri. Dia kata Al-Quran bagi minum arak. Sedangkan dalam Quran tak ada. Dia kata boleh kahwin. Ni had ni boleh kahwin 2, 3, 4. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4. Dia kata boleh kahwin sampai 10. Nampak mereka menafsir ikut hawa nafsu. Dan ada pula yang hanya berpegang dengan Al-Quran dan menolak hadis. Ni golongan anti hadis. Ada di Malaysia. Kemudian yang kedua, akidah. Dari segi akidah, dia mengaku jadi Nabi dan Rasul. Nabi pernah bersabda akan ada 40 Nabi palsu mai lepas aku. Sehingga kan di Malaysia pun kita ada Rasul Melayu. Jam. Itu tanda-tanda kiamat. Kemudian ada juga yang mendakwa dirinya dan gurunya sebagai Imam Mahdi. Pun ada.
Dan ketiga, mendakwa gurunya dapat menebus dosa. Jam. Kemudian memuja makhluk untuk mendapat sesuatu kelebihan dan mempercayai semua agama benar dan menuju ke syurga. Yang ni tak boleh, yang ni salah. Percaya semua agama benar tak boleh. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripadanya. Jadi bila kata semua agama sama je, masuklah agama apa pun semua suruh buat baik. Ya, semua agama suruh buat baik. Mana ada agama suruh pergi berzina. Tapi agama yang benar hanyalah Islam. Kena faham. Dan menolak ilmu ghaib seperti malaikat dan jin. Yang ni pun ada. Dia tak mau jin-jin, malaikat ni semua tak ada menipu. Tak boleh lah. Sebab dalam Quran ada menyatakan tentang malaikah dan jin. Kemudian yang ketiga dari segi ibadah. Dia menolak kewajipan ibadat fardu. Semayang fardu dia tolak terus. Tak payah duk semayang. Hak ni ada. Semayang pakai niat. Di Pulau Pinang kita ada ajaran sesat ini di Taslim, iaitu di Kampung Seronok Bayan Lepas Pulau Pinang. Dulu ni famous, semayang pakai niat. Allahu Akbar, azan, terus niat saja aku semayang subuh 2 rakaat, settle. Tak payah semayang. Siapa tak mau kan? Tu yang sesat tu. Yang kedua, beribadah hanya berzikir bagi menggantikan solat. Zikir ya. Hu Allah Allah Allah. Habis. Tak payah semayang lah. Yang ketiga, menunaikan ibadat haji di tempat yang lain. Ada yang ni di Khadian. Kemudian menghalalkan perzinaan atas nama nikah. Ada juga. Dipanggil nikah ataupun perkahwinan seperti mana golongan Syiah, iaitu berkahwin dalam keadaan yang salah. Berkahwin dipanggil nikah mut'ah. Kahwin kontrak. Tak boleh. Ada juga ajaran sesat yang lain menghalalkan zina. Kemudian yang akhlak, mengejek dan merendah-rendahkan sahabat Rasulullah. Ada yang ni memperlekehkan sahabat Nabi dengan Syiah lah ni. Sehingga akan mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Aisyah dan sebagainya. Kemudian bersikap taksub pada guru. Sehingga kan apa yang orang lain tak betul, dia yang betul. Kemudian dan memperkecilkan amalan berdasarkan sunnah Rasulullah. Sebaliknya berbangga dengan amalan yang bertentangan dengan Islam. Janganlah. Okey, baik. Bawah tu ada berkaitan dengan liberal. Hak ni bahaya ni. Aliran pemikiran yang menyuruh kepada kebebasan, keterbukaan. Yang ni hak domain seru kepada kita free semua. Bebas, hak kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara apa? Sampai tak ada langsung. Kalau buat traffic light, tak jalan raya traffic light tak ada. Berlanggar habis. Mai simpang 4 traffic light tak ada. Semua jalan hijau. Ataupun traffic light ada. Semua lampu hijau. Bebas kan? Jalan. Jam. Semua ada undang-undang. Semua ada hak dan juga bukan boleh semua bebas. Kemudian pluralisme agama, iaitu semua agama ni sama. Semua agama tak sama. Kemudian dan tidak akan berlaku kiamat sehingga mana dibangkitkan Dajjal yang penipu hampir 30 orang. Ni hadis Nabi. Inilah Nabi-Nabi palsu sebelum mai. Dajjal yang mengaku dirinya Tuhan. Baik, kesan-kesan orang yang buat ajaran sesat. Yang pertama, dia melemahkan iman dan merosakkan akidah dan menjatuhkan imej umat Islam. Kalau ada tu dia masuk, dia promote pula jahanam. Yang kedua, ekonomi menjadikan orang yang pasif dan malas. Memang dia malas. Membelanjakan wang pada benda yang tak faedah. Yang tu yang wajib dah. Politik, menggugat kestabilan politik. Ada yang mempromosi keganasan. Kemudian mewujudkan suasana politik yang tidak harmoni akibat taksub. Betul? Dan yang keempat, masyarakat yang progresif dan kasar dan memutuskan hubungan silaturahim. Ada yang join ajaran sesat sampai tak mau kawan dah, tak mau orang kata apa, duduk adik-beradik, putus saudara dan sebagainya. Baik, cara menjauhi ajaran sesat, yang pertama dari segi ilmu, belajarlah Al-Quran dan juga hadis melalui iman ahli sunnah wal jamaah. Ini kita akan mengaji tentang 5. Yang kedua, berkawanlah dengan orang yang baik. Yang ketiga, buat amal ikut Al-Quran dan sunnah. Jangan duk melencong-melencong. Yang keempat, kaji, jangan duk mengikut saja. Yang kelima, berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Itu doa yang bagus. Kemudian bertaubatlah kepada Allah jika kita terlajak ikut. Antara doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kamu dah hafal kaitan 2. Ini doa yang bagus untuk tetapkan diri kita di landasan iman yang benar. Jadi Ustaz rasa cantik setakat itu. Cuma Ustaz nak minta sedikit
perkongsian anak-anak sekalian. Anak-anak boleh balik search dalam internet ajaran-ajaran sesat di Malaysia. Ambil satu dan tulis apa ciri-ciri dia. Satu je. Satu dan tulis ciri-ciri dia, dan nanti tulis atas kertas ke, apa kita jumpa di sekolah, anak-anak bentangkan apa ajaran sesat yang anak-anak cari. Yang tu cukup menarik. Ataupun kalau teringin nak tanya, boleh tanya dalam grup kita. Jumpa lagi. Jangan sapit, jangan buat jenayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bye bye.